Okay guys, sekarang duduk rumah, tak ada apa nak buat kan. Okay, hari ni aku nak tunjuk sikit macam mana kita nak cari adjust timing untuk kereta beetle. So sebelum kita nak buat adjust timing tu, aku nak explain sikit macam mana kita nak cari piston number 1, 2, 3, 4 supaya kita boleh tengok marking dekat puli ni. So bila kita pakai timing gun nanti, kita boleh check macam mana kita punya timing. Okay, first of all, macam enjin ni aku ni puli dia ada timing degree ni. Kenapa kalau bagus pakai yang ada timing degree ni? Sebab bila ada yang standard Volkswagen, dia tak ada timing degree, dia hanya ada just satu line marking saja menunjukkan itu TDC. TDC ni adalah top dead center. Okay, so top dead center ni meaning adalah kedudukan piston nombor 1 dan nombor 3 yang paling tinggi. Maknanya piston ni dekat sini sekarang, top dead center ni maknanya piston tu paling jauh sekali duduk ke depan lah. Maknanya memang betul-betul dah paling jauh pergerakan dia, yang paling ke belakang sekali, paling hujung sekali. So itulah namanya top. Dia piston ni bergerak macam ni, turun macam ni kan. So yang paling top sekali dia duduk kat situ, itulah marking TDC tu. Okay, tapi masalah dengan TDC ni sekarang, bila kita letak TDC ni, dia tak semestinya TDC untuk piston nombor 1. Dia kemungkinan juga TDC ni adalah piston untuk nombor 3. So macam mana kita nak identify sekarang TDC ni adalah TDC untuk piston nombor 1. Okay, macam aku punya enjin ni aku ada marking kat sini, so dia memang ada TDC kan. Okay, so kita basically kalau aku pusing enjin ni, pusing puli, okay, dia akan pergi. Okay, sekarang dia duduk dekat sini. TDC tu sekarang dekat bawah. Okay, yang ini sekarang sebenarnya dah hilang dah marking ni, puli ni. Okay, sebenarnya ni adalah BDC, bottom dead center. Okay, bottom dead center ni maknanya sekarang ini adalah sama ada piston nombor 2 ataupun nombor 4. Sekarang yang tengah paling hujung. Okay, so bila kita pusing piston ni sekarang ni, dia akan bergerak firing order dia nombor 1 dekat yang belakang tu, piston nombor 2 yang sini, piston nombor 3 dia akan pergi yang belakang, dan piston yang ni nombor 4. So bila kita pusing puli ni, engine firing order dia adalah, senang je nak ingat, dia 1, 4, 3, 2. So first dia akan fire yang nombor 1, which is yang belakang tu. Lepas tu nombor 4, lepas tu nombor 3, lepas tu nombor 2. Okay, so basically macam ni aku nak explain. Kita balik pergi pada TDC. Okay, sekarang ni TDC kan. Okay, sekarang ni TDC. Katalah sekarang ni, okay, TDC adalah piston nombor 1. So kalau ni sekarang TDC piston nombor 1, lepas nombor 1, the next one yang akan firing is nombor 4. 1 sebab dia firing dia adalah 1, 4, 3, 2. So kalau kita ni sekarang nombor 1, sekarang nombor 1 dekat belakang piston nombor 1. So kalau kita pusing lagi, kita pergi the next BDC. Okay, so the next BDC, this is TDC tu dekat bawah. So ni satu separuh pusingan. So dia ada separuh pusingan ni adalah BDC. So bila BDC sekarang adalah piston number 4. So piston yang belah sini, tapi yang belah dekat sini nombor 4. Alright. So 1, 4. Kenapa aku cakap TDC ni boleh 1 ataupun 3? Sebab the next cycle, separuh circle lagi, mana satu pusingan penuh, kita akan pergi balik kepada TDC. So kalau yang first tadi TDC nombor 1, lepas tu dia dah pergi nombor 4. So TDC yang sini adalah nombor 3. So the next half cycle sekali lagi, so ini next cycle ni adalah nombor 2. So firing order dia tadi 1, 4, 3, 2. Okay, so itu untuk firing order dan juga untuk mengexplain sikit pasal marking ni. Okay, sekarang macam aku cakap tadi, sekarang TDC ada 2, sama ada nombor 1 ataupun nombor 3. So macam mana kita nak identify benda ni?
Dia ada dua cara. Ada dua method kita nak identify ni. First, kita buka distributor punya kepala ni untuk identify kat mana kedudukan apa tu finger. Finger ni dalam tu kejap lagi ada finger, aku akan explain sikit. Okay. So sekarang aku dah buka distributor aku. Okay, ni distributor MSD, dia electronic distributor, so dia lain sikit lah. Tapi yang kita nak fokus kalau dia lain sikit dengan standard yang 009 ke apa. Tu muka anak aku pun tengah repair kereta dia. Okay, anyway, okay, yang kita nak tengok sekarang adalah benda ni. Dekat standard punya distributor 009 distributor ke, tengok dia pun tengah repair kereta dia juga. Okay, standard punya pun dia ada benda ni, benda besi ni. Okay, benda besi ni adalah yang akan hantar spark signal kepada setiap piston. Untuk yang standard di Lunai pun dia akan ada macam ni, tapi dia lebih halus lah, dia lebih halus. Senang nak identify, bentuk dia macam kapak macam ni bila kau buka tu. Okay, alright. So dalam distributor ni pun kau boleh nampak 4 position tu. So bila firing order tu akan berlaku, ini dia akan duduk dekat kedudukan yang ni. Dia akan berjumpa dengan ni. So bila dia bersentuhan, dia tak bersentuhan tapi dia sangat rapat. Itu yang bila dia akan hantar elektrik tu, spark tu ke piston yang tu. Okay, so macam aku punya kedudukan ni, dia macam ni. Dia punya macam ni. Okay, so kedudukan nombor 1 standard kalau ikut kedudukan buku, kedudukan manual, kedudukan manual book, nombor 1 piston dia, spark dia ada dekat sini. Ini kabel ke piston nombor 1. Dan ini kabel ke piston nombor 4. Dan ini kabel ke piston nombor 3. Dan ini kabel ke piston nombor 2. Okey. So kalau kita buka cap ni sekarang, dia dekat nombor apa? Dekat nombor 4. Betul tak? So yang ini sekarang tadi kan dekat BDC kan, nombor 4. So sekarang aku nak confirm kan, aku pusing pergi ke TDC. Okay, so sekarang dia pusing nombor 3. Okay, sekarang ni maknanya T di sini adalah untuk piston nombor 3. Sebab dia, kita letak balik sikit tadi, dia adalah untuk piston nombor 3. Sebab kedudukan dia sekarang, dia untuk yang ini. Dia tengah cium yang copper kat sini. Okay, so sekarang kita just pusing next one untuk pergi ke TDC nombor 1. Okay, so nombor 1 aku kat sini. Okay, so TDC ni sekarang dekat marking dia. Okay, so marking TDC ni dia nak tengok dia sama dengan, kita tengok lurus dia edging besi ni, batu case ni punya ni. So dia sama, dia sekarang kat kosong lah, maknanya 0 degree. Okay, so kalau kita tengok sekarang yang ini duduk dia pun, dia tengah hantar spark kat piston nombor 1. Nombor 1, so dia dekat sini. Nampak ni, ini kapak ni tengah kanan nombor 1. Okay, alright. So itu bila kita buka distributor cap, kita boleh tahu sekarang TDC ni adalah TDC untuk piston number 1. Right. Okay, so itu satu cara dia. Tapi ada juga kemungkinan, jadi banyak kali juga some builder dia buat, dia letak distributor ni terbalik. Sebabkan dalam case ni dia ada satu dia punya macam takuk untuk distributor tu punya kaki masuk. Takuk tu kalau orang tak biasa familiar, dia akan pasang terbalik. Dia punya tu takuk tu ada half moon punya takuk tau. So dia kan either way this way or the other way around, ke belakang. So some builder masa buat enjin tu dia akan masuk terbalik. So bila terbalik, nombor 1 kat belakang. Ada case yang aku buat, nombor 1 dia sebenarnya kat belakang. So tapi usually kalau ikut standard manual, bila masukkan distributor ni, dia akan terus nombor 1 dekat sini. Itu yang kemungkinan ada problem dia kalau kita tak tahu asal usul enjin tu, ataupun bukan kita yang buat enjin tu.
Tapi macam ni aku yang buat, aku yang tahu. So memang nombor 1 aku dekat sini. So kalau enjin tu kita tak tahu, walaupun dia pandang sini, kita tak sure benda tu betul ke tak dekat nombor 1. Itu ada kemungkinan juga. Sebab apa? Sebab distributor ni pun kalau dipasang terbalik pun ada harapan nombor 1 dia sebenarnya kat belakang. So yang ini sebenarnya piston nombor 3. Itu adalah satu kemungkinan. So kalau tak tahu asal usul enjin ni, ada satu lagi cara, method aku tunjuk macam mana. Okey. So macam mana kita nak tahu sekarang ni adalah piston nombor 1. Kalau korang tak sure sekarang siapa yang buat enjin ni sebelum, kalau tak sure distributor tu terbalik ke tak. Alright. So sekarang aku dah confirm TDC ni dekat nombor 1, dekat tengah. Okey, center. Ini pun dah pandang sini, which is ikut book. Okey, salah satu lagi cara korang paling nak buat sikit, nak confirm lagi, buka rocker. Okey, buka rocker cover. Okey, rocker cover yang standard sangat senang, tak ada pin, tak ada apa, pakai screwdriver tarik dia punya clamp tu ke bawah. Dan buka. Okey. Tapi kalau korang buka, tengok sekali rocker cover tu punya gasket cantik ke tak. Kalau tak, tukar sekali lah, benda tu tak berpesin. Okey. So nak tahu memang ini sekarang kedudukan nombor 1. Rocker 2 ni, dua-dua ni. Okey, ini adalah rocker. Ni rocker. Tu sebab dia panggil rocker cover, sebab di sebenarnya cover rocker. Rocker ni, ini adalah untuk exhaust valve. Dan ini adalah intake valve. Okay, so during the nombor 1 punya TDC, dua-dua valve akan tutup, akan rapat. Bila dua-dua valve akan tutup, akan rapat, rocker ni dia ada free plate. Dia patut ada free plate kiri kanan. So macam nak tahu, korang goyang ada bunyi tak 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 tak. Kalau goyang ni, rocker ni atas bawah. Try goyang, dia ada goyang, ada free plate. Maknanya dia sekarang dekat piston yang nombor 1, sekarang dekat TDC. Okay, so sekarang rocker ni, kalau since dah buka rocker ni, aku nak tengok macam mana, nak ajar korang macam mana korang nak adjust step pad. Okay, nak adjust, orang cakap adjust step pad, sebenarnya benda ni kita nak adjust clearance rocker ni. Okay, so sekarang contohnya sekarang dah TDC nombor 1 kan. Susah tak nak adjust? Tak susah sebenarnya, very basic. Okay, ini sebab aku pakai performance rocker. So dia punya adjustment screw dia dekat bawah. Kalau standard, adjustment screw dia dekat atas. Tapi konsep dia yang sama. So adjustment screw ni, untuk korang longgarkan, okay, adjustment screw ni korang boleh longgarkan nut ni. So yang ni, yang performance ni dia pakai Allen key. Tapi kalau yang standard punya, dia pakai screwdriver. So korang pusing screw tu macam ni, anti clockwise or clockwise. Clockwise akan masukkan lagi screw, maknanya dia akan lagi rapatkan clearance. So usually orang akan pakai filler gauge untuk masukkan dekat celah ni, celah valve dengan rocker punya tepet. Masukkan masukkan filler gauge in between untuk tengok gap dia. So usually orang akan pakai tu. Tapi untuk cara aku yang memudah aku pakai, aku biasanya orang akan setting rocker bila enjin sejuk. Tapi aku punya method aku buat, aku panas, jalan enjin ni panas. Lepas tu biar dia warm sikit. Warm ini aku dah boleh pegang, tapi dia masih panas rasa. Dan aku setting. Okay, so susah sikit nak explain sebab yang korang nampak ni besi ni dalam ni, tu besi tu, itu adalah push rod tube. Push rod ni menyambung press kepada lifter, kepada cam. Okay, usually aku akan setting 0.00, meaning 0.00. Push rod ni dia bulat, dia boleh berpusing-pusing, boleh bergerak-gerak. Okay, so usually aku buat is like, aku akan setting push rod tu ngam-ngam sahaja, boleh berpusing, tapi tak ada fray, tak ada bunyi langsung. Tapi kena buat ni masa enjin tengah warm. Kalau korang buat masa sejuk, sebab dia perlukan sedikit free play, sebab benda ni expand. Okay, so bila enjin panas, push rod semua benda semua akan expand. So that's why kau perlukan tu clearance. Tapi untuk macam enjin aku ni,
One thing is that aku pakai chromoly push rod. So dia tak expand as the standard push rod. Alright. That's why aku setting preplay kosong. So that's why tak ada langsung bunyi tak. Tapi aku tahu dia ada preplay sebab push rod ni boleh pusing. So kalau nak ikut method ni, boleh buat. Cuma enjin kena panas. The moment kau dah rasa panas, tapi kau dah boleh pegang-pegang. Alright, kau setting macam ni supaya push rod ni boleh pusing. Then ketatkan nut ni. Kalau nak tahu macam mana ketat pusing dia benda ni, longgarkan nut ni. Pusing ni sampai push rod tu dah tak boleh pusing. Dah ketat. Dah ketatkan, kau longgarkan balik. Lepas tu baru ketatkan counter nut ni. So dah tak payah pakai tappet, tak payah pakai filler gauge kalau nak pakai method ni. Tapi engine lebih dan bila kau orang buat rapat macam ni, engine lebih responsif, tapi dia ada risiko yang valve tak tutup rapat. So kalau valve tu, seat tu pun tak cantik sangat pun tak sesuai. So biasa kalau boleh pakai filler gauge kalau macam tu. Tapi kalau auto engine yang valve seat cantik, valve cantik semua, dan kau boleh pakai method macam ni. Aku ni memang 0.0, tak ada free play, tapi ada free play di push rod sebab aku boleh pusing di push rod aku. Right? So salah satu method lah. So nak adjust tappet ni, korang dah tahu macam mana nak adjust valve dia punya clearance. So basically korang buat exhaust dengan intake together. Dah settle ni, go to the next one, which is number, tadi aku cakap firing order 1432. So pusing lagi puli to the next firing order, which is number 4. Dan korang buat nombor 14 sana. Dah settle nombor 4, pusing lagi half turn, then it will be number 3. Then buat nombor 3. So, setiap kali half turn tu, setiap kali firing order tu match, dia akan longgar kat sini. Itulah macam tu lah kita adjust local. So kita buat nombor 1 dulu, nombor 4, nombor 3 dan nombor 2 ikut firing order. Okay. Kalau nak adjust, since tak boleh keluar rumah ni sekarang, try lah buat. Tak susah pun sega ni. Tak ada filler gauge, pakai feel macam aku punya style. Asalkan push rod tu boleh bergerak. Ni push rod, dalam ni ada push rod. Nampak besi tu, besi panjang ni, tak nampak sangat lah, sangat zoom. Dia macam satu besi tube. Besi tube ni duduk dekat dalam ni. Boleh gerak-gerak. Okay. Okay, tadi aku dah explain semua pasal nak check piston lock, piston position, timing marking. Okay, so sekarang macam mana kita nak check timing pula dengan gunakan timing light. Okay, timing light ni kalau korang boleh invest, boleh lah, sebab dia tak kisah yang mahal ke, yang murah ke, yang dekat Shopee pun boleh. Ni pun aku punya pun yang biasa punya. So dia ada, nak pakai dia ni, kita biar dulu engine sekejap running sekejap, kasih dia betul-betul up to the temperature. Okay, so sekarang aku dah biarkan engine aku running sekejap. Alright, so sekarang dia timing light ni, ini kita kena clampkan dekat mana-mana source of positive. Yang ini kita clampkan dekat negatif, dekat body lah maknanya. Yang ni, celah lubang ni kita masukkan dekat kabel plug nombor 1. Okay. Okay, so sekarang aku dah letak positif ni dekat alternator ni, memang source positif. Negatif body aku letak dia dekat situ. Tu negatif tu memang ada negatif. Dan kabel plug nombor 1. Okay, so macam mana nak tengok kita punya timing sekarang? Sekarang dia susah sikit. Okay, nampak tak? Bila dia berkelip yang terang tu 10. So aku setting sekarang memang aku punya engine advance dekat 10. So kita sebenarnya nak setting memang dia dekat 10 selepas TDC, bukan 10 sebelum. 10 sebelum TDC tu retard. Retard namanya tu. So kita nak dia advance sikit bila idle dekat 10 sekarang. So kalau kau boleh nampak 10 tu berkelip-kelip. Timing light ini dia berkelip-kelip. Nampak? So bila kita tembak tu, kita akan nampak dekat mana spark tu keluar. So sekarang kau boleh nampak. Nampak? Dia berkelip terang dekat nombor 10. So timing aku sekarang is 10 degree advance.
Okay, macam mana kita nak adjust 10 degree ni? Kita basically adjust dekat distributor. So distributor ni kita boleh longgarkan dia punya ni. Macam aku punya ni, aku pakai clamp ni pakai LNT. Tapi kalau standard dia pakai nombor 10. Pusingkan. Kita pusingkan ni, kita akan gerak. Pusingkan sikit, dia akan bergerak timing marking tu. Tapi nak buat ni, engine kena start. Okay, kena start. Bila kita pusingkan, kita akan adjust dia punya timing marking tu. Itulah macam mana kita nak adjust. Kita tak boleh adjust marking tu masa tak running. Dia kena engine running, pakai timing gun dan kita pusing. Alright, biasa orang buat ikut bunyi semua. Aku tak biasa, aku tak pandai macam tu. Sebab untuk buat benda ni, kalau boleh make sure carburetor setting yang itu hari video aku buat tu semua dah ngam. So baru kita buat adjust timing. Sebab kalau carburetor tak cantik, korang adjust timing pun tak guna. Sebab kadang-kadang mungkin carburetor yang idle carburetor yang tinggi tu sebab kau rasa engine kau tinggi. So setting carburetor betul-betul, now baru kita boleh buat adjust timing. Okay, so kita pusingkan distributor ni ikut keinginan kita. Suggest untuk idle kita buat advance 10 dan kita ketatkan balik skru. Nampak dia sekarang dekat 10, advance 10. Lepas tu kalau kita nak check, kita rev kat 3000, dia akan naik advance kepada 3000, 30. Aku seorang, aku tak boleh nak buat. Tapi basically korang kena buat. Korang rev, dia akan naik dekat sini marking ni sampai 3000. Kalau korang ada marking, ada timing pulley macam ni lah. Tapi kalau tak ada, korang markingkan sikit 10 selepas TDC tu pun dah cukup lah. Selepas TDC 10 ni, untuk masa idle dah sesuai dah. Okay, itu macam mana kita nak check idle kita. Okay, kalau sekarang ni aku punya idle berapa? So idle aku sekarang lebih kurang 600 RPM untuk tu. So ni memang idle yang aku setting lah, dalam 600 RPM. Okay, so itulah macam mana kita nak setting, idle timing engine kita. Okay, so orang biasa semua pakai, banyakkan cakap pakai bunyi, pakai rasa dengar. Itu semua pada aku, tak tahulah pendapat masing-masing. Tapi pada aku benda tu aku tak biasa, aku tak reti buat. Aku pakai semua timing gun untuk nak check. So kalau kita setting timing betul, dia punya boxer engine bunyi dia macam ni lah. Alright, okay. So untuk macam mana nak buat setting timing lah. Okay. Alright. So sebelum aku nak habiskan video ni, just nak explain. Kalau korang buat setting TDC ni 10, dia setting timing tu mesti 10 yang sini tau, bukan 10 yang sini. Okay, 10 yang sini ni engine retard. Retard ni maknanya spark dekat dalam engine combustion piston korang tu keluar bila piston naik. Okay, piston naik macam ni paling hujung. Dia dah turun 10 baru spark keluar. So kau tak nak tu. Itu retard, engine akan panas. Actually advance banyak pun engine akan panas. Cuma retard, kita tak nak retard, kita nak advance. Okay, so kat bawah ni kita tak nak. Kita nak yang atas ni, 10 yang atas tadi masa aku tembak timing gun tu. So kita nak piston bergerak. Okay, piston bergerak tu macam ni kan. Tu. So piston tu bergerak 10 degree sebelum piston tu sampai TDC. Api dah keluar, so dia akan advance. So dia lebih responsif. So kita tak nak dia naik maksimum, turun 10 baru nak keluar api. Kita nak sebelum dia habis maksimum tu, 10 degree sebelum tu spark keluar. Itu yang penting lah. So ada orang ada case dia letak 10 terbalik, retard. So dia kena 10 selepas TDC. Alright.
Beetle kita ni clockwise. So kita nak dia clockwise punya pusingan tu minus 10 selepas TDC. Okay. Alright. Thank you.